Alright gang, UCL is back. Match day 4, let's go. Atalanta 2, Man United 2. Repeat di Bergamo ni. Kita nak tahu sama ada Man United mampu teruskan momentum kemenangan dengan Spurs ke tidak? Jawapannya tidak. Solskjaer memilih untuk formasi 5-3-2 kali ni. Sekali lagi dengan back 3. Cuma bezanya Bailly masuk ganti Lindelof yang injured. Fred digantikan Pogba yang main dalam midfield 3 bersama dengan McTominay dan juga Bruno. Up front Ronaldo dengan Rashford. Permintaan ramai fans Man United nak tengok Bailly masuk ganti Lindelof. Aku rasa macam tercapai lah. Dan Fred juga sekadar di bench. Mungkin letak senyuman lah dekat wajah fans Man United mula-mula. Tapi jalan cerita dia tetap sama weh. Back 3 tu cuma bertahan 38 minit sebab Varane yang baru pulang dari kecederaan tarik hamstring lagi, digantikan Mason Greenwood. So kira abandon lah back 3, lepas tu kembali ke back 4. Good luck lah Manchester derby lepas ni kan, sebab aku dengar sebulan weh hamstring isu Varane tu kan. Game yang menyaksikan Atalanta kontrol awal-awal, leading 2 kali, kecuali momen-momen brilian dari Man United menidakkan kemenangan tuan rumah. Namun tengok je kedudukan UCL sekarang. Man United di atas sekali, kumpulan F dengan baki 2 game, dan semakin nyata mereka punya laluan cerah untuk layak ke pusingan seterusnya. Soalannya, macam mana Man United curi satu mata dalam game ni weh? Well, aku rasa korang pun dah tahu, walaupun korang tak tengok game sekalipun. Cristiano Ronaldo lagi lah selamatkan, bukan Ole at the wheel. Ini merupakan game keempat berturut-turut CR7 skor sejak kembali ke Man United, dan cuma dia je mampu melakukannya sejak Ruud van Nistelrooy buat. Persoalan yang akan terus timbul, kenapa bina sebuah tim di belakang pemain berusia hampir 37 tahun bulan Februari nanti, sedangkan kau ramai talent muda dekat bench. Tapi kalau kau Ole, macam mana kau nak abaikan kualiti CR7 dan jenis-jenis gol yang dia mampu skor? Haters akan cakap CR7 banyak skor penalti je, dulu tak pun tap in. Tak ada satu pun aku nak ingatkan korang penalti sejak kepulangan Ronaldo ke Man United. Last 3 gol dia skor langsung tak ada tap in. Gol volley lawan Spurs hari tu, now volley lagi lawan Atalanta untuk curi satu mata. First goal Man United pun movement dia juga. Rashford yang tengah form pun impact dia sangat limited dalam game ni sampai digantikan dengan baki game 21 minit. Tapi Ronaldo maintain lah sebab keupayaan dia untuk baca pattern game. Dia mampu hidup peluang yang pemain lain tak mampu. Dia yang rencanakan first goal, dan keyakinan dia juga dalam meledak dengan teknik yang agak sukar untuk hasilkan gol yang kedua. Itu sebab kita kerap kata pemain macam Messi ke Ronaldo ni, kalau tak di-impact 80 minit sekalipun, simpan je atas padang, sebab keupayaan diorang ni untuk cipta sesuatu dari nothing tu sangat terbukti. Okey, kita realistik lah bab overall game. Atalanta menguasai permainan dan Man United tak offer banyak pun dari segi tekanan selepas Joseph Ilicic menjaringkan gol pertama minit ke-12. Sekali lagi Man United second best team atas padang, ketinggalan ketika waktu kecederaan first dan juga second half. Kesilapan besar De Gea punca gol pertama, dan ditambah lagi dengan kehilangan Varane, pemain back 3 tetap lalai dalam asas bertahan. Pogba seorang lagi cuma beraksi 69 minit, dan serius lah guys, apa yang dia offer dalam game ni kecuali kelalaian dia dan maybe 1-2 gerakan yang tak membuahkan apa-apa hasil. Rashford pun digantikan sebab impact dia tak sama seperti mana Cavani pair dengan Ronaldo dalam game Spurs hari itu. Tinggal 34 minit dalam game apabila Duvan Zapata skor gol kedua, dan ketika itu Atalanta memang selesa menguasai game. Zapata pun sangat impresif, kerap kali menjadi threat utama Atalanta terhadap backline Man United, sesuatu yang Harry Kane tak mampu buat last weekend. Gol dia lawa gila weh, through ball dari Palomino yang split Maguire Bailly dengan timing larian perfect. Tapi drama weh ref, ambil masa lama nak mampus, tunggu VAR decide offside ke tidak. Sampai fans kat stadium pun tak senang duduk. Dekat bench kau tengok Ole macam biasalah, muka photostat sama je semua game. Gasperini nampak cool je. Bila gol confirm, satu stadium meletup semangat. Memang deserve lah Atalanta leading 2-1 waktu tu. Ronaldo genius dalam waktu kecederaan minit ke-90 hadir bila dia yang start gerakan dan finishing. Greenwood flick balik dekat CR7 untuk volley rendah, menewaskan Juan Musso. Gol pertama dia pun lebih kurang je lah sama. Movement dia lay off kepada Bruno yang back heel semula untuk CR7. Finish lawa gila. Ibarat seorang magician yang petik jari 2 kali selamatkan Man United. Solskjaer kekalkan formasi sama lawan Spurs, tapi bezanya Atalanta adalah pasukan yang jauh lebih baik dan ternyata membawa cabaran berbeza dari Spurs. Diorang cerdik, banyak main bola tinggi, buat Maguire kelang kabut. Bailly pun kerap kali full stretch, tak nampak selesa. De Gea yang setakat ni cemerlang, kesilapan dia jugalah menjadi punca Man United bolos gol pertama, tapi Maguire pula bertanggungjawab untuk gol kedua. Kalau aku nak bagi anugerah pemain paling hampir dalam game ni jatuh kepada Pogba, tak dinafikan. Berapa banyak kali passes dia serong weh. Corak game yang sangat pasif. Ada satu insiden tu dia buat square pass umpama bunuh diri dalam kawasan penalti sendiri. Nasib baik Bailly recover balik. Aku rasa tak payahlah renew kontrak dia, bagi je dia caw. Kalau kau tim lain macam Real ke PSG, kau nak ke dia sekarang dengan form macam ni? Kau fikir kan? Aku malas nak repeat benda sama, tapi sekali lagi Man United mengharapkan moments dari individu dan bukan gameplay sebagai satu unit. Pertahanan Man United yang bernilai sekitar 200 juta pound tu cuma ada 2 clean sheet dia dalam 15 perlawanan. Ini kali ke-9 dalam 14 game Man United bolos dulu
di bawah kendalian Solskjaer dalam UCL. Ronaldo juga menjadikan gol ke-127. Ini positif buat Man United dalam semua pertandingan dan terus mencipta rekod baru UCL, gol ke-139. 11 game, 9 gol. CR7 untuk Man United. What a player. Kesimpulannya, Ronaldo bukan punca kepada masalah Ole, tapi dia sebenarnya adalah penyelamat job Ole sekarang. Next, Malmo 0, Chelsea 1. Juara tahan Chelsea semakin hampir ke pusingan 16 terbaik selepas kerja keras kalahkan Malmo dekat Sweden. First half yang boleh aku kata frust kalau kau penyokong Chelsea. Masterclass Tuchel sekali lagi dengan defensive display yang meyakinkan. Kenapa? Sebab Malmo tak ada satu pun shot on target. 4 shots total sepanjang game untuk Malmo. Chelsea sekarang 9 mata di puncak kumpulan H, cuma 3 mata belakang Juve yang dah layak ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan FC Zenit 4-2 dengan baki 2 game. Chelsea cuma perlukan 1 mata lah untuk mendesarkan layak bersama Juve dalam kumpulan H ni. Tapi Malmo yang dibimbing bekas penyerang Newcastle United, John Dahl Tomasson, beraksi dalam perlawanan ke-12 mereka selepas terpaksa mengarungi 4 pusingan kelayakan termasuk mengenepikan Rangers. Steven Gerrard tu dalam perlawanan ataupun perjalanan ke UCL lah. Tapi perjalanan UCL mereka agak kesian lah, kalah besar beberapa kali termasuk di Stamford Bridge 4-0 itu. Cuma form goalkeeper diorang John Dani menafikan Chelsea gol dalam first half. Terpaksa menyelamatkan percubaan dari Azpilicueta, Ziyech, Havertz dan Christensen tak silap aku. Loftus-Cheek pun 2 kali miss target. Thiago Silva pun tanduk, tapi off the line clearance selamatkan Malmo. Stadium yang penuh dengan fans cuba bagi semangat lah untuk dapatkan mata pertama musim ni untuk Malmo, tapi tak kesampaian. Ada juga chances tapi half chance je lah. Kira volley dari top scorer diorang Antonio Colak dengan Soren Riggs tersasar. Tapi Loftus-Cheek cuma penampilan kelima dia musim ni. Nampak macam dia nak buktikan sesuatu pada Tuchel. Selain Marcos Alonso pun diturunkan, ada impact dalam game dengan glancing header dia dihadang. Chelsea terpaksa bersabar lah sampai minit ke-56. Hudson-Odoi main 1-2 dengan Havertz sebelum cross ke far post dari sebelah kanan dan tugas paling mudah untuk Ziyech tap in je. Okay? Ingat lagi cabaran Tuchel kepada Hudson-Odoi 250 game tu. Aku rasa dah makin menyelah lah budak ni bawah Tuchel. Sekali lagi Chelsea tak ada Lukaku, Werner, Mason Mount yang masih belum pulih daripada demam dia. Aku excited bila tengok Pulisic diturunkan dalam second half sebab dia dah 2 bulan tak beraksi atas faktor ankle injury kan. So at least masih ada squad depth lah dengan option di bahagian serangan untuk game Burnley nanti. Selain Havertz seorang kan. Apa yang ketara dalam game ni adalah kekebalan barisan pertahanan Chelsea, clean sheet ke-10 dalam 17 game terakhir mereka dalam semua pertandingan. Apa yang menarik juga dalam game ni, perubahan taktikal Arno Michels lepas first half, pembantu Tuchel menyedari impact Hudson-Odoi sebelah kiri tak seberapa efektif dan memilih untuk switch Ziyech dengan Hudson-Odoi, seorang ke kiri, seorang ke kanan, dan switch tu berjaya. Nampak menjadilah kan apabila Hudson-Odoi switch ke belah kanan, dan itulah yang membawa kepada gol tunggal Chelsea dalam game ni. Menarik untuk melihat player akademi Chelsea terus menyelah macam Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Reece James. Jangan lupa Armando Broja di Soton, Conor Gallagher dekat Palace pun pemain akademi Chelsea yang turut dipinjamkan yang setakat ni aku rasa menyelah. Okey, kita beralih ke game-game lain. Juventus 4, FC Zenit 2. Inilah Juve yang aku kenal, bukan Juve yang kalah dengan tim mid-table Serie A. Juve yang Allegri bagi kebebasan untuk diorang berkarya. Juventus mengesahkan kelayakan pusingan 16 terbaik dengan 2 jaringan Paulo Dybala, Chiesa dan Morata sebiji masing-masing. Dekat Serie A, The Bianconeri ni mengalami 2 kekalahan berturut, sekadar tempat ke-9 sekarang ni. Tapi kebangkitan di saingan UCL memang expected lah. Gol Dybala first half meletakkan Juve di depan sebelum Bonucci tertanduk ke belakang masuk gawang dia sendiri. Masuk second half, Dybala bernasib baik sebab first penalty dia tersasar belah kanan. Tapi ref suruh ambil lagi sekali sebab katanya kaki penjaga gol FC Zenit melepasi garisan gol, dan kali kedua memang tak miss Dybala. Chiesa bila main kiri ke kanan, aku kesian sebenarnya mana-mana defender yang kena hadap dia. Dia tambah lagi gol ketiga Juve sebelum Alvaro Morata pun join sekali, tambah jaringan keempat, dan gol satu hati Sardar Azmoun untuk kedudukan 4-2. Anak-anak buah Allegri ni mengekalkan rekod 100% dalam kumpulan H setakat ni. Attacking trio Morata, Dybala dan Chiesa, dia punya movement dan impact dalam game ni sangat-sangat superb. Termasuk Bernardeschi juga yang main peranan penting dari segi kreativiti dan link up play. 7 key passes Bernardeschi dalam game ni, termasuk assist untuk Chiesa. Pengalaman Dejan Lovren tu pun tak dapat handle lah Dybala, Chiesa dengan Morata. Dybala dah skor 6 gol sekarang, 4 assist dalam 10 penampilan musim ni dan meraihkan gol pertama gaya idola dia, Michel Platini. Dia siap cakap lepas game, aku harap Platini dapat tengok aku tiru style dia. Dybala assist Morata tu sebenarnya dia boleh je ambil shot score hat-trick, tapi menyedari Morata lebih memerlukan gol berdasarkan form semasa. Memang tak sia-sia lah kan sebab Morata skor. Nampak macam mana diorang peluk happy Morata lepas dia skor, menunjukkan pada aku tim harmoni dan diorang memahami apa yang Morata sedang melalui pada ketika ini.
Selain itu, Weston McKennie perform baik, cuma tak ada luck nak score. Peranan box to box dia padu gila dan membenarkan Locatelli pun menyerlah dengan 95% completed passes. Szczesny pun cemerlang dengan beberapa saves. Dybala kata target next Chelsea dekat London sebab nak maintain tempat pertama Pula H kan. Juve kalau perform macam ni kerap di Serie A dan UCL, ternyata satu prospek attacking yang sangat menakutkan untuk pertahanan Chelsea sekalipun. Bayern 5, Benfica 2. Aku rasa dah tak ada persoalan sama ada Lewandowski layak ke tak menang FIFA Ballon d'Or. Hat-trick lagi dalam penampilan ke-100 dia dekat UCL dan sempat miss penalti lagi weh. Total dah 81 gol buat Lewandowski dalam UCL. Bayern pun dah sah layak ke pusingan 16 terbaik dan kemenangan terbesar di Allianz Arena. Bayern aku rasa mempunyai serangan terbaik di dunia sekarang ni lah. Sané, Müller, Gnabry, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, semuanya memahami game masing-masing. Tapi bab pertahanan masih goyang sikit aku rasa sebab bila kau tak ada Niklas Süle dengan Lucas Hernandez bukan alasan lah bagi aku, dan ternyata kekalahan di FB Pokal 5-0 kepada Mönchengladbach itu membuktikan kelemahan mereka dekat situ yang Nagelsmann aku rasa kena settlekan sebelum pusingan 16 terbaik nanti. Budak yang dipetik dari klub Reading dekat Championship England terus menyelah weh, Omar Richards. Kau perhatikan Mamat ni, tackling game dia memang cun, overlapping runs, delivery, dan kalau terus maintain aku rasa dia boleh cabar Alphonso Davies dalam kesebelasan utama dan maybe even Luke Shaw dan Ben Chilwell dalam skuad England. Leroy Sané dan Serge Gnabry, dua lagi penjaring, turut memainkan peranan penting dalam overall gameplay attacking Bayern. Bayern kini top kumpulan E dengan kelebihan 6 mata. Okey, seterusnya Liverpool 2, Atletico 0. Jap. Bukan grup ni ramai cakap group of death lah bagai. Apasal senang-senang Liverpool tapau semua ni weh? 4 games, 4 wins dan dah layak ke pusingan 16 terbaik dengan baki 2 game dalam tangan. Klub boleh kasih lah Liverpool B main lepas ni kan, sebab kecederaan yang dialami Firmino tu bukti kepentingan pemain mendapat rehat secukupnya dalam jadual yang padat seperti ini. Atletico bukan tim ayam weh bawah Simeone, diorang pencabar utama La Liga kot. Adakah ini satu indikasi besar perbezaan EPL dengan level La Liga sekarang? Tak dinafikan EPL memang liga terbaik dan paling kompetitif di dunia, tapi aku tak jangka dominasi Liverpool sampai level macam ni. Back to back kalahkan Atletico, muka Simeone pun first time aku tengok redha je dengan ketentuan yang tim dia punya level di bawah keupayaan Liverpool. Porto dan Milan pun bukan calang-calang weh, top 2 Serie A dan top tim Liga NOS kot. Tapi Jurgen Klopp dan Liverpool buat grup ni nampak simple sangat, menjaringkan 13 gol so far dan 16 game tanpa kalah musim ini. So sekarang ni yang lain tu silakanlah fight untuk tempat kedua je lah ya. Atletico mungkin akan kata ketidakadilan berlaku bila Felipe dibuang padang sebab ref merajuk dengan dia. Aku sumpah tak faham weh, rekat katanya violent conduct, tapi aku rasa ego ref tu tercalar sebenarnya sebab insiden tackle ke terjahan Felipe tu tak ada apalah sangat bagi aku, yellow card je kot. Maybe sebab dia tak layan ref tu je. Aku dengar ref Danny Makeli ni part time polis weh dekat Rotterdam. Ibarat polis bantuan kat Malaysia lah. Bayangkan kalau kau double parking ke apa dia nak buat kat kau. Sedangkan insiden macam ni pun boleh sedikit merah. Benda tu berlaku kira awal lah dalam game kan, sebelum first half tamat. So maybe tu alasan Atletico lah kenapa dia orang kalah. Tapi aku rasa sebelum benda tu jadi pun apa je Atletico create, kecuali pegang bola banyak kan. Kena 2 biji dalam masa 20 minit pertama. Dan aku tengok memang struggle lah untuk Atletico buat impact dalam game ni sebelum insiden kad merah tu sekalipun. Gua nak tanya sekarang, siapa je lagi power dari Trent bab delivery dan crossing? World football susah nak jumpa weh. Accuracy dan ketajaman crossing Trent yang memudahkan kerja Jota dan Mane kali ni. Antara best fullback dalam world football maybe. Trippier yang diutamakan Southgate buat England untuk Euro 2020 tu pun tak dapat handle Trent kali ni weh. Banyak benda Southgate aku rasa kena ubah lah ni dalam set up pasukan England. Ramsdale lah, Trent lah, siapa yang boleh lupa kan masa Atletico kalahkan Liverpool kat Anfield tahun lepas. Ada Kop dalam stadium macam biasa. Diorang mesti mainkan peranan diorang kan. Luis Suarez yang memang kena teruk lah dalam game ni sebab lakonan dia memang power gila. Bak komplain kat ref pun punca dia kena kad kuning. Dan kali terakhir dia dengan Barca datang Anfield kena 4-0, masih tak dilupakan The Kop. Waktu tu dia cuba pengaruh ref untuk bagi kad kepada pemain Liverpool. Paling best bagi aku The Kop chanting adios kepada Felipe lepas kena kad merah tu. Itu antara sebab utama kenapa Anfield ni tempat paling susah kau nak dapat result, sebab faktor pemain ke-12. Tapi bagi aku once Jota dan Mane dah skor 2 gol dalam 20 minit, rasa macam dah game over lah kan. Dekat Madrid pun benda sama. Jadi gol awal Liverpool sebelum 15 minit permainan secantik-cantik cross trend. Kau kena kredit juga Jota sebab positioning dia antara 3 defender nak maintain onside, bola lantun dari tanah untuk dia skor lawan Oblak. Waktu tu aku nampak Liverpool banyak enjoy dekat belah kanan dan dari situlah muncul gol kedua Trent sekali lagi shoot. Tapi anticipation Mane tu aku respect. Macam dah tahu je Trent nak buat apa. Dan dia masuk tampan bola untuk gol kedua. Mane sendiri yang start movement untuk gol tu dengan Henderson tak silap aku. Sebelum half time ada lagi chances salah dengan Jota, diselamatkan Oblak. Awal second half pun Jota berjaya skor tapi offside dan dibatalkan.
Sama juga dengan Suarez, goal deflected mati tu, aku rasa offside juga punca. Tapi itu je lah Atletico offer dari situasi rare counter attack. Faktor bermain 10 orang sedikit sebanyak spoil game juga. Walaupun aku rasa Liverpool tetap deserve to win. Salah ada one on one dengan Oblak, tapi sepatutnya dia square lah bola tu kan awal sikit. Cuma dengan form dia sekarang, kau berani ke nak halang dia, salahkan dia try. Tak apa salah, kali ni kau bolot pun dimaafkan sebab tim kau dah selesa di depan. Kesian tengok Simeone hujung game macam nak salam Klopp. Tapi Klopp langsung tak pandang dia, terus pergi check player dia sendiri. Setakat peluk tubuh je lah kali ni Simeone. Itulah, siapa suruh kau cakap salam tu bukan kewajipan? Kalau tak, silap-silap Klopp datang peluk kau boleh guna bahu dia nak nangis ke apa. Apa-apa pun Liverpool outclass Atletico kali ini. RB Leipzig 2, PSG 2. Satu lagi game aku tengok PSG sangat bernasib baik curi satu mata dan RB Leipzig main elok, cuma tak ada luck. Akhirnya grup ni nampak tim yang betul-betul layak duduk di tangga teratas adalah Manchester City dan itulah yang berlaku. PSG terpaksa bangkit dari kedudukan ketinggalan tanpa Messi yang injured, so dia tak ada dalam squad pun, tapi aku expect more lah daripada diorang kan. Bukan nak kata kau bergantung pada Messi pun selama ni. Leipzig buka jaringan minit ke-7. Movement Silva cantik menemui Nkunku dengan super cross. Tanduk masuk untuk melepaskan diri dari Mendes dan Kimpembe yang aku rasa memang menghampakan sepanjang game ni. Patut hampir 2-0 sebab Danilo pula bagi penalti yang memang bangang lah. Terang-terang kau pergi tarik Nkunku, lepas tu kau nak protes lagi. Cuma sayanglah Andre Silva terpaksa berhadapan Donnarumma yang dah pandai baca body language dia. Sampaikan sepakan Andre Silva tu macam lemah. Angle dia ambil pun agak central, mudah diselamatkan. Leipzig sumpah mendominasi peringkat awal game ni. Laimer dan Nkunku pun ada chances tapi dihukum sebab tak ambil chances diorang. Lepas tu larian Mbappe sebelah kiri, cutback untuk Wijnaldum, dapat juga gol penyamaan 1-1. PSG banyak main counter sebab diorang memang ada kelebihan dan speed sekali dengan wingbacks diorang. Hasilnya sepakan penjuru tandukan Marquinhos kembali pada Wijnaldum, tak dikawal juga menanduk masuk ke seberang far post, menewaskan gol aksi untuk PSG leading 2-1. Lepas VAR confirm kan memang tak offside lah. And selain tu Mbappe punya finishing one on one memang ke laut. Betul lah Zlatan cakap itu, dia kena banyak improve beberapa aspek game dia dan kelilingilah diri dia dengan orang yang jarang puji je kan. Nampak macam PSG nak curi 3 mata sebelum insiden paling tak masuk akal aku tengok dari Kimpembe yang sepatutnya dikira sebagai world class defender France dan PSG, tapi dia pergi buat sesuatu ibarat dia rindu naik kuda. Aku rasa cara dia panjat Nkunku tu, aku rasa macam tak seronok weh. VAR terang-terang bagi clear dekat ref untuk bagi penalti buat Leipzig minit ke-90. Kali ni Szoboszlai tunjuk cara elok nak ambil penalti dekat Andre Silva tu. Hard and low ke sebelah kiri, Donnarumma dive pun tak dapat save. Watt penalti seri ni tak cukup lah nak selamatkan nasib Leipzig tersingkir dari peringkat kumpulan. Apa pun agak menghampakan dari aspek tim dengan koleksi pemain-pemain terbaik dunia kan, perform macam ni. Kalau tidak kerana Wijnaldum ke Donnarumma maybe kena teruk weh. Kimpembe dengan Marquinhos yang dah lama nampak average dan pertahanan PSG pun senang bocor. And Achraf Hakimi nampak main wing bukan wingback. Mendes struggle cover Nkunku and Danilo dengan Gueye macam tak function sebagai midfield. Mbappe langsung tak offer game dari perspektif seorang center forward. Poch banyak kerja ni sebelum pusingan 16 terbit. Okey, lain-lain result seperti yang dijangka. Man City mendominasi game di Etihad, menewaskan kelab Borussia 4-1. Gol Foden, Mahrez, Sterling dan Jesus lebih kurang skip sama lah dekat Belgium hari tu dan mereka memang layak duduk top of Group A sekarang dengan satu mata mengatasi PSG. Sterling juga menamatkan kemarau 12 game tak silap aku tanpa gol sebagai pemain gantian. Well done Sterling. Cuma satu titik hitam adalah gol sendiri John Stones dari clearance Bernardo, landing dekat muka dia sampai dia tak sedar pun bola tu masuk gol sendiri. Kesian. Tak apa. Selain tu memang rutin lah buat Pep bangkit selepas kekalahan Carabao kepada West Ham dan EPL kepada Palace. Pep punya confident dia nak menang. Dia terus masukkan 5 sub termasuk budak akademi makin menyelah tu Cole Palmer tu. Dia kasih chance sekali lah kan. Fokus terus Manchester Derby lepas ni. Good luck Man United. Real Madrid pun berhempas pulas kalahkan Shakhtar Donetsk di Bernabeu 2-1. Tapi cipta sejarah pada waktu sama, tim pertama dalam UCL ataupun European Cup dikenali dululah kan untuk menjaringkan 1000 gol. Guess who scored? Karim Benzema. 2 gol Benzema untuk 3 mata dan cipta sejarah pada waktu sama. Oh, satu lagi. Real kini tangga teratas kumpulan D mengatasi Inter dengan 2 mata. Alright geng, itu saja aku sempat cover untuk UCL recap kali ni. Aku harap korang puas lah dengan review ikhlas aku. Tolong aku like, share dan subscribe satu kali please kalau korang rasa terhibur ke puas hadam konten aku ni. Jangan lupa komen pendapat peribadi korang dekat bawah ni Sesungguhnya tak ada betul atau salah. Kita nak ikat pendapat beza, agree to disagree kalau korang tak setuju dengan siapa-siapa. This is Burn TV.